Okey. Ada siapa yang boleh bantu membaca aspek kedua? Ataupun Puan Fatinah boleh teruskan? Aspek kedua. Sesungguhnya Al-Fatir Al-Hakim telah mencipta tubuh badan manusia seumpama sebuah istana yang sempurna dan bagaikan sebuah bandar yang tersusun. Dia juga menjadikan diri rasa yang terdapat dalam mulut umpama seorang pengawal yang setia. Manakala urat saraf dan saluran darah sama seperti wayar telefon dan telegraf yang melaluinya, berlaku komunikasi antara diri rasa dengan perut yang terletak di tengah-tengah badan manusia. Diri rasa itu menyampaikan isyarat tentang segala bahan yang masuk ke dalam mulut dan menahan serta menghalang segala benda yang memudaratkan dan tidak diperlukan daripada memasuki badan dan perut dengan berkata kepadanya, dilarang masuk, lalu membuangnya keluar. Ibarat membuang segala benda yang tidak bermanfaat daripada tubuh badan, diludah keluar dengan penuh penghinaan kerana tidak memberi manfaat bahkan memudaratkan dan pahit. Oleh sebab diri rasa yang terdapat dalam mulut berperanan sebagai pengawal, maka perut pula menjadi ketua dan pentadbir dari sudut pengendalian sistem badan. Ali, the next one please. Umpamanya, jika sesuatu hadiah yang diberikan kepada raja bernilai 100 dinar, maka hanya 5% daripada nilai hadiah itu sahaja yang layak diberikan kepada pengawal. Tidak boleh lebih daripada itu. Hal ini agar pengawal itu tidak terberdaya lalu melupakan tugas hakikinya dan membenarkan sesiapa sahaja yang memberi sogokan yang lebih besar merempuh istana dan melakukan kerosakan. Berdasarkan peranan ini, kita andaikan bahawa di hadapan kita sekarang terdapat dua jenis makanan. Satu jenis terdiri daripada bahan yang berkhasiat seperti keju dan telur yang harganya beberapa ringgit, manakala yang kedua terdiri daripada kuih muih yang mewah bernilai berlipat ganda. Kedua-dua jenis makanan tersebut sama sahaja sebelum masuk ke dalam mulut, memberi faedah kepada pembesaran tubuh badan. Bahkan mungkin keju yang berharga RM1 itu boleh memberikan khasiat yang lebih baik dan lebih bermanfaat berbanding kuih muih tadi. Oleh itu, tiada perbezaan di antara kedua-duanya melainkan dari sudut melayan diri rasa yang terdapat dalam mulut, yang hanya mengambil masa tidak sampai setengah minit pun. Oleh itu, maka hendaklah diketahui betapa besarnya kemudaratan akibat israf, membazir dan betapa jahilnya tindakan membelanjakan berpuluh-puluh ringgit berbanding beberapa ringgit untuk memperoleh kelazatan yang seketika. Demikianlah juga halnya jika pengawal istana itu diberikan ganjaran sebanyak 9 kali ganda daripada hadiah yang diberikan kepada raja. Maka pemberian tersebut sudah pasti akan menyebabkan pengawal itu berasa takbur dan gelojoh sehingga mendorongnya untuk berkata, akulah pemilik istana ini. Justeru, sesiapa yang memberikan hadiah atau kemewahan kepada pengawal itu lebih daripada sepatutnya, maka dia akan dibenarkan masuk ke dalam istana. Tindakan ini akan menyebabkan kerosakan kepada peraturan yang ada. Umpama menyalakan api dengan marak dan menyebabkan tuannya berteriak meminta pertolongan sambil berkata, tolonglah panggilkan doktor, suruhlah dia kurangkan kesakitanku dan hilangkan kepanasanku. Maka sifat iktisad dan qanaah amat selari dengan hikmah ilahi. Kedua-duanya menganggap diri rasa seperti pengawal dan memberikan ganjaran yang setimpal dengan tugasnya. Okey. Sikit lagi. Sifat israf membazir pula adalah bertentangan dengan hikmah ilahi. Orang yang boros akan segera menerima kesan yang menyakitkan akibat daripada sifatnya itu. Umpama perut yang menerima pencampuran pelbagai jenis makanan yang menyakitkan sehingga menyebabkan hilangnya selera yang sebenar terhadap makanan. Lalu dia hanya makan dengan selera yang palsu dan dibuat-buat dengan mempelbagaikan jenis makanan sehingga menimbulkan masalah penghadaman dan mengundang penyakit. Terima kasih banyak. So kita teruskan dengan pengulasan daripada Dr. Ahmad Fakrul Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd.
wallahu alam, dalam aspek yang kedua ini, Al-Ustaz Badi'uz Zaman rahimahullah memetik dua sifat Allah Ta'ala, iaitu Al-Fatir dan juga Al-Hakim. Al-Fatir ini merujuk kepada makna yang maha mencipta akan ciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu maksud Fatir. Okey, dan itu beza di antara makna kalimah fatara dengan fatir, dengan kalimah khalaqa dalam bahasa Arab. Maknanya kalimah fatir ini maknanya penciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya. Okey, dan Al-Hakim pula adalah pada menyatakan kebijaksanaan Allah dalam penciptaan tersebut. Jadi penghuraian berkenaan dengan dua sifat Allah Ta'ala ini dihuraikan dalam konteks kita berinteraksi dengan makanan, yang mana diberi perumpamaan dari sudut maknanya pengawal, okey, maknanya pengawal yang setia, urat saraf dalam darah sebagainya. Akhirnya disimpulkan bahawa perut itulah yang mentadbir mana yang perlu dan mana yang tak perlu. Yang berlebihan akan dibuang juga dengan penuh kehinaan. Maka itulah sebut bila kita consumption kita, apa maknanya pengambilan kita terhadap makanan ini seperlunya. Kerana apabila berlebihan daripada yang perlu, itulah disebut sebagai israf, mubazir, dan ia akhirnya akan terbuang dalam keadaan yang hina. Kemudian memang Badi'uz Zaman Syekh Nursi rahimahullah amat terkenal dengan contoh-contoh yang pelbagai untuk mendekatkan kefahaman pembaca dengan maksud Al-Quran. Antara itulah Risalah Nur ni disebut sebagai tafsir Al-Ma'nawi ataupun tafsir Asy-Syuhudi. Walaupun ayat Quran yang dipetik itu sedikit, tetapi contoh-contoh yang dibawakan itu sebenarnya menyentuh makna ayat-ayat Quran yang lain juga. Begitu. Dalam pengerjaan Al-Quran, perkara tentang contoh-contoh ini disebut sebagai Al-Amsal fil Quran, iaitu perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi beliau juga ada menyatakan berkenaan dengan contoh berkenaan dengan hadiah yang diberikan kepada raja dengan nilai 100 dinar dan bagaimana akhirnya maknanya keadaan dengan pengawal. Itu contoh yang dicuba nyatakan untuk mendekatkan kefahaman kita lah. Yang penting di sini adalah maknanya kesedaran kita. Adakah wajar untuk kita membelanjakan dengan modal yang mahal untuk mendapatkan makanan yang kita rasakan sedap hanya beberapa ketika, berbanding dengan kita boleh saja untuk membeli makanan yang lebih murah tetapi khasiatnya sama, bahkan mungkin lebih berkhasiat lagi. Inilah disebut sebagai iktisad. Iktisad ni bukannya maknanya semata-mata berjimat cermat, tetapi berkadaran. Dia ada bawa masuk berkadaran, berawas, ada keinsafan, ada nilai keinsafan tu sebenarnya. Jadi maknanya makna iktisad tu sebenarnya ada mendalam. Dia ada elemen keinsafan, dia ada elemen perkadaran dan dia ada elemen kebijaksanaan dalam menguruskan hal ehwal harta dunia, dan juga dalam konteks ini adalah konteks makanan macam tu. Jadi orang yang lebih bijaksana, dia menggunakan belanja yang berkadaran tetapi mendapat khasiat yang mencukupi berbanding maknanya berbelanja dengan perbelanjaan yang banyak tapi khasiatnya khasiat yang sama ataupun lebih rendah daripada khasiat yang makanan yang pertama tadi itu. Jadi di situlah maknanya ada keinsafan kita dari sudut kita berbelanja, dan keinsafan ini sebenarnya adalah untuk menafikan sifat takbur. Kan bila maknanya contoh tentang pengawal istana tadi tu, maka bila diberi makna ganjaran yang lebih daripada sepatutnya, maka dia akan mendorong rasa takbur. Maka maknanya memang ramai pun orang yang maknanya mudah untuk rasa takbur dengan makanan yang mahal-mahal yang dia ambil macam tu. Dan di sinilah yang disebut sebagai iktisad itu memang selari dengan hikmah ilahi. Hikmah ilahi ini maknanya dia dapat difahami dalam konteks hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Maknanya dia akan menidakkan sifat takabur, sifat sombong, dan di situ maknanya kita akan rasa lebih bermakna dengan Allah. Adapun kalau israf, itu perangai terakhir itu amat bertentangan dengan hikmah ilahi. Iaitu apa dia? Mana kita lari daripada kedudukan yang Allah Ta'ala nak kita berada di dalamnya. Hanya semata-mata dalam aspek maknanya pembaziran dalam makanan. Nampak macam mudah,
Tetapi kalau dengan makanan ini tak dapat kita berawas, nanti dia akan berjangkit dengan perkara-perkara di mesi-mesi yang lain. Dan di sinilah juga mana berselari dengan mafhum daripada hadis Nabi SAW bahawa baginda Nabi SAW makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu semua ada makna dalam konteks tidak membazir pada makanan. Itu setakat yang dapat saya maknanya beri ulasan berdasarkan kepada kefahaman terhadap teks yang kedua ini. Wallahu a'lam bisawab. Dan Prof mesti tambah, Prof. Silakan Prof. Silakan Prof. Assalamualaikum. Assalam. I think dekat sini kita boleh tengok sekali lagi selepas Ustaz buat ulasan. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tubuh badan seperti seumpama sebuah istana yang sempurna dan sebuah bandar yang tersusun. Maksudnya networking sangat-sangat sensitif dan sempurna sebenarnya. Dan dekat sini perut kita jadi pegawai atau ketua pegawai dalam istana ini. Dan satu lagi deria rasa seperti satu pengawal, seorang pengawal yang setia. Now, kelazatan untuk deria rasa seperti kita fikir, tips biasanya selalu kita pergi dan makan dan kita letakkan satu ringgit, 2 ringgit atau berapa untuk tips yang untuk bekerja dekat sana. Sekarang kalau selalu kita makan, lazat-lazat, selalu yang deria rasa itu bagi laluan kepada kelazatan itu masuk biasanya perut. Yang ini dekat sini biasanya dia cakap larangan hikmat ilahi. Kita kena jadi dekat sini iktisad juga. Bukan kita ikut perasaan deria rasa sahaja. Kalau ikut deria rasa sahaja dan selalu masuk kelazatan yang hebat atau makanan-makanan yang lazat, selalu itu biasanya rosakkan susunan badan kita dan membawa biasanya kesakitan-kesakitan berbagai. Ini biasanya dekat sini saya faham daripada aspek yang kedua. Wallahu alam. Terima kasih Prof. Jika Ya, ada sama-sama. apa-apa soalan, mungkin Tengok dekat sini pelbagai jenis makanan yang menyakitkan sehingga menyebabkan hilangnya selera yang sebenar. Cumanya Prof, dekat sini Al-Ustaz ada membawakan beberapa contoh. Jadi saya sendiri pun tengok macam setiap contoh tu dia ada makna yang tersendiri. Dia bukannya contoh itu maknanya membawa makna yang sama kan? Dia ada 3 contoh, pengawal istana, perut, lepas tu dengan 2 atau 3 deria rasa. contoh tu ada fokus dia kan, Prof? So kalau selalu kita makan macam itu pun kena iktisad juga maksudnya. Bukan selalu bagi tips tuduh deria rasa dan masuk atas makanan lagi. Kalau contoh yang urat saraf, saluran darah seperti wayar telefon dan telegraf melalui yang berlaku komunikasi antara dia rasa dan perut. Jadi maknanya kadang-kadang saya rasa macam ada perkara yang lebih besar yang dia cuba nak nyatakan. Kalau Prof boleh kembangkan sikit, saya sendiri nak tahu tu. Tak, maksudnya kadang-kadang kalau makanan pahit, macam mana you rasa, deria rasa? Menolak lah, pahit. Cepat beritahu yang ini biasanya macam ni, so keluar balik lah. So saraf-saraf memang macam itu. Nak beritahu perut yang ini memang pahit dan keluarkan balik. Tak ada bermanfaat maksudnya. Baik. Cumanya kat situ dia nak fokus kepada peranan, akhirnya lebih kepada peranan perut
Maknanya untuk menapis mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dan kita jangan terleka dengan deria rasa yang sementara ni. Sebab kalau kita ikut deria rasa biasanya dia selalu bagi laluan kelazatan. Dan siapa-siapa bagi kelazatan? Padahal kelazatan itu sebenarnya tak ada manfaat untuk badan kita. Ya. Baik, faham. Maksudnya mulut hanya fikirkan rasa tanpa fikir manfaat. Perut dia akan asingkan mana yang lebih bermanfaat. Maka iktisad ini adalah maknanya kebijaksanaan dalam mengimbangi yang mana bermanfaat lebih daripada hanya semata-mata memikirkan tentang rasa saja, Prof. Maksudnya kita kena hati-hati bila masa makanan. Kalau kelazatan sahaja kita ikut, memang deria rasa suka sangat. Tapi mungkin makanan itu tak ada banyak manfaat untuk badan atau tubuhan kita. So kita tak boleh ikut biasanya deria rasa semata-mata. Okey, Prof. Ya, terima kasih. Okey. Tuan Khairul, your mic is not on. Oh,